Pemuda ini menghabiskan masa kira-kira 2 bulan untuk mempelajari bahasa isyarat bagi memudahkannya berkomunikasi dengan teman wanitanya yang juga orang kurang upaya OKU. Ahmad Hakim, 20 tahun, berkata dia mula belajar bahasa isyarat sejak mengenali teman wanitanya, Nur Najwa Nabilah Muhammad Nazari, 22 tahun, pada September lepas. Menurutnya, peluang mempelajari bahasa isyarat itu dimanfaatkan dengan berkongsi di laman TikTok selain beranggapan bahasa isyarat juga adalah bahasa untuk semua. First moment sebelum bulan 9 saya dah follow Najwa selama 2 bulan. Saya kenal Najwa 2 bulan dulu, tapi Najwa tak follow saya dekat TikTok, tapi saya dah follow dia dekat TikTok. And then saya pun macam adalah scroll. Satu hari ni ada video dia yang tular dekat social media yang untuk FYP kan. Saya tengok, saya pun macam tersuka. Tak tahulah macam mana saya boleh tersuka dekat dia, tapi memang saya tersuka. Tapi saya tahu dia adalah orang yang kurang payah. Jadi saya pun komen dekat video dia. Macam saya komen comelnya kata tiba-tiba. Lepas tu dia pun tiba-tiba dia follow saya balik. Saya macam happy kat saya. Happy macam dia follow. Saya cakap dengan gambar saya. Dia follow aku dia kata. Okay. So dia pun reply komen saya. Tapi cara dia reply tu bukan cara normal macam kita reply kan. Macam contoh kita cakap comelnya. Tapi cara kalau kita reply, kalau orang normalnya reply, kita akan cakap awak pun comel, betul? Okay. So dekat sini dia cara Najwa reply, dia kata reply macam ni, awak comel ya pun, macam tu. Saya pun macam saya pelik. Okay, tak apalah, saya pun follow lah dia dekat Instagram. Saya follow dekat Instagram, dia pun follow back. Saya ambil masa beberapa hari tu saya macam terfikir macam mana saya nak text dengan dia. Saya nak macam mana saya text dengan dia, saya fikir patutkah aku text dengan dia? Patutkah saya text dengan dia kan? Lepas tu saya pun bagi salam. Dia kata saya minta dengan dia, kita sebagai lelaki kita tak naklah tunjuk macam kita nak ngorak dia. Jadi saya pun macam tanya dia, boleh tak awak nak ajar saya bahasa isyarat? Saya memang nak belajar bahasa isyarat. Sebelum saya kenal Najwa lagi saya nak belajar bahasa isyarat, tapi saya tak terdetik langkah untuk saya nak belajar bahasa isyarat. Tapi memang saya betul-betul cakap Najwa, memang saya betul-betul nak belajar bahasa isyarat. Okay, so saya pun buatlah apa semua. Saya pun belajar almost setiap hari, first day saya belajar bahasa isyarat dengan Najwa dekat kita orang video call dekat Instagram. Najwa ajar bahasa isyarat A sampai Z. Okay, dia ajar saya A sampai Z. Almost like 4 hari saya dah fasih untuk ABC, untuk mengeja laju-laju dengan laju. Okay. Jadi dekat situ saya belajar almost every day dalam masa 6 ataupun 7 jam saya belajar. Tak ada full day, saya 6 ataupun 7 jam. Satu hari tu saya macam tergestik, saya saya suka awak, macam tu. Dia pun suka saya juga, macam tu. Sebab dia nampak supaya effort saya untuk saya bercakap dengan dia dalam bahasa isyarat. Saya belajar, saya sanggup belajar untuk bahasa isyarat dengan dia. Bagi saya, bahasa isyarat kan sebagaimana orang bagi tahu yang bahasa isyarat adalah bukan benda yang mudah untuk kita belajar. Jadi bila saya dah belajar bahasa isyarat dengan Najwa, jadi saya bila saya naik susu, saya tak nak naik seorang. Okay. Saya nak semua orang belajar untuk bahasa isyarat, supaya saya post benda-benda macam tu supaya saya nak semua orang belajar bahasa isyarat, supaya kita tak boleh nak ketepikan bahasa isyarat ni dengan bahasa kita. Bahasa isyarat adalah bahasa kita juga. Jadi dekat sini saya post atas niat saya nak ajar orang dalam bahasa isyarat. Even though saya buat live ke ataupun saya post video, saya nak semua orang belajar bahasa isyarat. Sebabkan tak salah kan kalau kita nak buat seseorang itu happy, betul? Kalau takut dengan malu tu tak adalah bagi saya memang tak kisah. Sebab setengah orang memang ada dua benda ni, ada orang tak suka dengan ada orang suka, betul? So tapi dari apa yang saya nampak dengan Najwa, bila Najwa datang ke Kuala Lumpur kan, bila apa saya tengok kan, diorang tengok, tapi diorang bagi vibe positif, yang positif, vibe yang positif, bukan yang negatif. Cuma orang datang tegur, orang cakap, hai korang daripada TikTok ke, hai korang ni kan, korang comel, tak ada pun negatif-negatif yang selama apa yang saya keluar dengan Najwa, tak ada benda negatif lagi. Tapi dekat social media, ya memang ada. Tapi benda tu bukanlah halangan untuk saya untuk macam saya tak suka ataupun saya marah, tak apa. Bagi saya adalah benda tu adalah pengajaran untuk saya. Saya first niat saya adalah saya nak beritahu dekat orang yang lelaki macam kita ni ada lagi yang baik-baik, ada lagi yang ini. Tapi awak semua kena tak percaya. Saya tak nak tunjukkan lelaki, semua lelaki ni macam yang jahat tau. Tak ada semua lelaki yang jahat. Ada setengah lelaki tu yang baik. Okay. Second of all, kalau orang tegur, dia kata macam jauhi maksiat apa semua kan. Jaga ikhtilat awak. Tapi benda tu bagus. Saya tak cakap benda tu salah. Tapi benda yang diorang bagi tu, teguran tu saya terima. Dan saya pun accept benda tu. Ya memang tugasan diorang untuk tegur saya adalah betul. Okay, so lepas tu tugas orang betul. Jadi tugas saya tu, selain tu adalah tugas saya dengan Allah saja. Saya tak cakap diri saya baik, tapi saya cuba untuk jadi lebih baik. Bagi saya, kalau ada peluang, kalau saya ada peluang benda tu nak buat, kita teruskan, sebab peluang kita untuk memperluaskan bahasa isyarat tu memang ada. Tapi kalau tak ada, saya ada plan B yang saya dah
benda idea tu pun bukan daripada idea saya sendiri. Saya dapat idea tu daripada netizen. Sebab apa kata orang tanya, apa kata kalau korang buat drama sendiri? Apa kata kalau korang buat ni macam ni? Sebab kita tak puas lagi tengok cerita sendiri. Kita tak puas lagi tengok cerita Twinkling Watermelon kan. So dia orang cakap, apa kali kalau korang buat? Tapi benda ni adalah benda facts, benda yang betul, dia kata. So dia cakap, saya macam jadi interest. Okay, saya call Mia Sarah, saya cakap dengan dia, Mia, patut tak kalau kita buat macam ni? Dia kata boleh, nampak comel. Sebab saya pun ada beberapa kawan yang pandai bahasa berbahasa isyarat kan. Jadi saya call dia cakap okey, tapi kalau ada pihak media daripada TV apa semua diorang panggil, itu adalah satu peluang alhamdulillah bagi saya kan untuk kawan-kawan saya semua sekali. Tapi kalau tak ada, kita orang ada plan B untuk kita orang buat drama, short drama sendiri dekat YouTube. Itu daripada idea Mia Sarah sendiri, apa kata kita buat dekat YouTube macam tu. Jadi YouTube tu kita orang buat dalam kemungkinan dalam bulan depan, iaitu bulan 1 tahun depan, next year. Bagi saya, cabaran saya itu tak adalah susah mana. Tapi kalau saya setiap hari, kalau bila saya berbahasa isyarat dengan Najwa ataupun video call dengan Najwa, saya macam jadi more saya belajar benda tu. Sebab saya pun kadang saya tak tahu apa syarat yang dia bagi, tapi saya suruh dia mengeja. Jadi macam bila setiap hari saya video call dengan dia, jadi macam dekat situ saya belajar benda yang baru. Benda tak ada bukan halangan untuk saya kalau saya untuk ni. Sebab saya pun dapat daripada moral support daripada Mak Najwa. Sebab Mak dia Najwa bagi saya support yang betul-betul. Mak dia memang nak saya macam tu. Saya memang, mak dia memang berterima kasih dekat saya. Saya pun belah-belah pihak family saya pun semua okey, semua bagi moral support. Even my twins Haris, dia pun bagi support juga. Setiap adik-adik saya, setiap adik-adik Najwa, semua bagi support. Alhamdulillah, saya insyaAllah saya akan cuba lagi untuk belajar masyarakat ini dengan lebih fasih.